Assalamualaikum. Hai, saya Arif Afendi dari Farmasi Duyung Gemencih Negeri Sembilan. Kepakaran kami adalah membantu mereka yang mempunyai kencing manis tidak terkawal dan juga untuk membantu mereka untuk mengatasi masalah kaki kebas, kaki semut-semut dan juga sakit bila jejak kaki di lantai pada waktu pagi. Okey, itu adalah kepakaran kami. So hari ini saya nak share satu cerita lah, satu topik yang saya rasa sangat penting untuk di-share. Sebab apa? Sebab setengah orang tak perasan topik ni. Ada setengah orang dia macam dia tak kisah pun bila benda ni terjadi pada dia. Okey? Apa yang saya nak sharekan adalah iaitu berkaitan rasa sakit, rasa pedih, rasa tak selesa. Okey? Seseorang tu dia rasa tak selesa, sakit bila dia buang air besar. Kalau ada setengah orang yang rasa macam ni, boleh aware, boleh tengok video ni. Okey, siapa-siapa ada kawan yang perasan ada masalah ni, okey, bila dia buang air besar tu dia rasa sakit. Dia rasa pedih, dia rasa tak selesa, kadang-kadang ada pendarahan semasa dibuang air besar tu. Okey. Boleh sarankan pada rakan tu untuk tengok video ni. Okey, untuk tahu apa benda sebenarnya yang terjadi. Okey. So saya nak cerita dulu macam mana keadaan ni boleh terjadi. So setengah orang dia terjadinya keadaan di mana dia bila dia buang air besar tu, dia jadi rasa sakit, rasa pedih, ada pendarahan keluar masa buang air besar. Lepas tu bila dia dah buang air besar tu, setengah orang dia rasa macam ada benda tersembul. Dia ada benda tersembul dekat bahagian dubur dia. Ni yang orang takut ni. Ada setengah orang bila jadi macam tu jadi takut. Dia tak tahu nak buat apa. Okey, kadang-kadang tu ada setengah orang dia biar, ada setengah orang dia tolak balik ke dalam, ada setengah orang dia macam tak kisah pun benda tu. Oh, benda ni biasa kot. Mungkin semua orang pun jadi macam ni kot. Macam tu. Dia bukan tersembul tu bukan najis Najis tu biasalah, tapi ada benda tersembul selepas dia buang air besar. So apa benda tu sebenarnya? Okey. So saya just nak share dulu yang berkaitan ni lah. Okey. Berkaitan isu ni. Okey. Dia mungkin ada banyak, mungkin ada dia paling basic lah. Okey. Dia ada banyak diagnosis yang perlu dilakukan lah. Tapi yang biasa kita nampak berlakunya benda ni bila kita dengar dia rasa sakit, dia rasa pedih, rasa tak selesa, ada pendarahan sikit, lepas tu ada benda tersembul di bahagian dubur dia. Okey, ini kita panggilkan sebagai buasir. Dia kalau siapa-siapa yang pernah dengar, pernah tahu, okey, itu adalah nama dia sebagai buasir. Okey, buasir ni apa? Buasir ni adalah keadaan di mana salur darah kita tu, salur darah bahagian dubur tu, dia membengkak dan dia mengembang dan juga dia membengkak. Okey, bila dikembang dan membengkak ni yang menyebabkan jadi rasa sakit ni. Okey, dia simptom-simptom dia boleh jadi gatal, sakit, okey, semasa buang air besar dan juga berlakunya pendarahan. Okey, so ni yang kena, ni yang biasa berlakulah untuk mereka yang terjadinya buasir. Okey, so kena aware, kena tahu, okey, apa benda sebenarnya buasir ni. Okey, buasir ni dia ada dua jenis. Okey, buasir ada dua jenis. Satu buasir dalam. Okey, kita panggil buasir dalam. Satu lagi buasir luar. So apa beza buasir dalam dengan buasir luar lah? Biasanya kebiasaannya buasir dalam ni dia tak sakit. Okey, buasir dalam ni dia tak sakit dan juga dia tak gatal sebab dia jauh dalam rektum kita, dalam dubur kita. So dalam bahagian dubur kita, bahagian dalam tu, okey, dia tak ada sensor of gatal, okey, tak ada sensor of sakit sangat, tapi biasanya berlaku pendarahan. Okey, contohlah, okey, ni dubur kita, okey, contoh ni dubur kita dia dalam, kat dalam ni, okey, kat bahagian dalam ni, bahagian dalam rektum tu, okey, terjadinya salur darah bengkak, okey, dan juga salur darah tu jadi bengkak lah. Okey, so dia akan menyebabkan selalunya berlakunya pendarahan. Okey, dia tak sakit dan dia tak gatal, tapi berlakunya pendarahan. So kalau nak check ni, nak kita nak tahu dia betul buasir ke tak, kena buat skop lah, kena tengok. Itu biasanya doktor yang akan buat pemeriksaan yang lebih detail lah. Okey, so kalau buasir luar ni, dia kebanyakan kes lah yang kita tengok, kebanyakan yang kes yang terjadi adalah biasanya kes buasir luar. Buasir yang maksudnya kedudukan salur darah yang mengembang tu adalah di bahagian luar, di bahagian bawah-bawah itulah, bahagian luar, kat bahagian luar dubur. Okey, biasanya simptom dia akan jadi sakit dan juga rasa gatal.
Okey, dan biasanya tak ada pendarahan sangat, tapi mungkin ada setengah kes jadi pendarahan. Okey, tapi yang paling common simptom adalah sakit dan juga gatal. Ni paling biasalah, bila dia nak buang air besar tu rasa sakit ataupun dia rasa gatal kat dubur dia tu. Okey, ini adalah simptom-simptom buasi luar. Dan biasanya dia membengkak lah. Dia ada bengkak dia. Okey, siapa-siapa yang nak check boleh check Google dia, buasi luar macam mana rupa dia. Ada banyak lah. Kalau saya nak share sini takut lah nanti. Okey, ada buasi luar, dia ada buasi dalam. Buasi dalam dia ada rupa dia, buasi luar pun ada rupa dia. Buasi dalam biasa susah, dia tak ada sampai terkeluar macam tu. Dia tak nampak. Dia hanya kat dalam dubur je. Tapi kalau buasi luar memang kita akan rasa dia tersembul. Okey, dia akan tersembul keluar. Nampak macam ada lebihan kulit dekat bahagian dubur kita. Okey, biasa bahagian dubur kita cantik je kat situ, tapi dia macam ada lebihan kulit terkeluar dekat tepi-tepi dubur tu. Itu adalah buasi luar lah. Okey. Buasi luar. So untuk punca utama macam mana, kenapa buasi ni terjadi adalah, okey, punca utama adalah sebab meneran. Ni punca utama buasi. Dia jadi sebab meneran. Meneran yang sangat kuat sangat. Okey, contohnya bila dia buang air besar tu, ada setengah orang dia memang suka teran. Teran, macam teran. So bila dia teran, okey, bila kita teran, benda kita, badan kita akan dalam keadaan pressure tau, pressure yang tinggi. So bila kita teran tu, salur darah tu akan mengembang. Macam mengembang. Bila kita teran, salur darah tu akan mengembang. Itu yang jadinya buasi tu. Dia terkeluar, dia macam mengembang jadi bengkak. Jadi bengkak salur darah tu. Okey, itu yang biasanya sebab terjadi buasi itulah, dia membengkak salur darah tu. Okey, yang kedua adalah duduk cangkung terlalu lama. Mungkin ada setengah orang sama ada pekerjaan dia ke, ataupun dia selalu duduk atau cangkung terlalu lama. Setengah orang dia bila buang air besar tu dia duduk, suka cangkung lama. Okey, duduk so itu pun boleh jadi punca buasi. Yang ketiga adalah batuk yang sangat teruk. Batuk yang sangat teruk pun boleh menyebabkan buasi. Sebab apa? Bila dia batuk, bila kita dalam keadaan batuk, pasal nak kita kadang setengah orang batuk tu jadi terkentut. Batuk terkentut. Sebab apa? Sebab bila kita batuk, dia akan menyebabkan pressure sikit dekat kita punya bahagian dubur tu. Okey, sebab tu kalau batuk, orang batuk yang teruk, yang lama, okey, batuk 2-3 bulan, yang berpanjangan, yang kerap pula berlaku, itu yang boleh menyebabkan buasi juga. Next adalah bersalin. Ni paling common jugalah, bersalin. Sebab apa? Sebab bila perempuan yang bersalin ni, dia nak teran untuk lahirkan anak lah, bukan untuk buang besar. Tapi sebabkan dia beneran untuk buang untuk bersalin tu, untuk melahirkan anak tu, boleh menyebabkan juga dia punya salur darah dekat dubur dia tu membengkak. Macam tu. Okey, salah satulah punca. Sebab apa tadi saya kata meneran tu. So meneran tu sama ada buang besar, meneran untuk bersalinkan anak pun boleh menyebabkan buasi juga. Yang kelima adalah angkat berat. Okey, kes ni ada agak kerap lah terjadi pada mereka yang main gym. Okey, orang yang main gym, orang yang angkat berat. Okey, sebab apa? Bila kita angkat berat, angkat dumbbell, semua benda berat ni akan kita badan kita akan dalam keadaan yang pressure, yang kita macam dalam keadaan meneran jugalah macam tu. Bila nak angkat tu berat tu, macam 1, 2, bila kita tekan angkat berat tu, nak orang yang selalu macam buat squat. Yang buat squat tu yang duduk squat tu, itu memang antara salah satulah. So kena tahu bila mana nak cara teknik squat yang betul supaya tak menyebabkan buasi. Kalau ikut teknik yang betul tu, insya-Allah tak jadilah. Okey. Lepas tu kita tengok apa kesan-kesan daripada buasi ni. Yang pertama adalah boleh menyebabkan kehilangan darah yang banyak. Contoh, sebab tadi kita tengok buasi dalam boleh menyebabkan pendarahan juga. So bila dia tak kawal, tak jaga, dia biar je buasi itu, boleh menyebabkan darah itu banyak keluar, boleh menyebabkan hilang darah. So boleh mengakibatkan orang tu jadi cepat penat. Okey, lepas tu badan dia lemah sebab kurang darah. Okey, sebab darah ni yang bawa oksigen. So bila kita kurang darah, kita akan cepat penat, badan kita boleh jadi rasa lemah. Lepas tu boleh menyebabkan lemah tenaga batin juga. Okey, ini adalah kesan-kesan daripada buasi. Okey, so apa rawatan dia? Kalau rawatan dia untuk macam mana nak kenal pasti buasi ni?
Kalau siapa-siapa yang dah ada simptom-simptom ni ataupun kenal siapa-siapa yang ada simptom ni, boleh share, boleh sarankan ke orang tu untuk jumpa doktor. Senang jumpa doktor terus. Jumpa doktor, doktor akan diagnose dengan sebaiknya lah, lebih baik. Doktor lebih pakar. Okey, so jumpa doktor, doktor saya ada simptom ni. Okey, saya ada tengok satu Facebook orang tu dia ada share, dia kata kalau saya simptom ni mungkin puasa, boleh tak doktor tengok? Tak ada salah ni, tak ada salah untuk kita pergi jumpa doktor, kita tanya, tak ada masalah. Okey, baik kita tahu, okey, daripada kita biar je macam tu. Ada setengah orang biar je lah, tak ada apa ni, lama-lama dia boleh menyebabkan keadaan tu jadi lagi teruk lah. Ada setengah orang bila puasa dia tak jaga, dia tak perbaiki, dia tak ambil kisah, boleh jadi kanser juga. So kena hati-hati ya. Okey, kena hati-hati. Okey, so rawatan yang ada adalah salah satunya sitz bath. Okey, sitz bath ni adalah duduk dalam satu, dia ada satu, kita panggil tub kecil lah, tub kecil atau besen. Duduk dalam satu besen, dalam dia mungkin boleh letak air panas ataupun bubur garam Epsom salt. Okey, dia bantu untuk kecutkan balik puasa tu. Ni cara-cara yang biasalah, cara-cara yang biasa. Okey, gunakan sitz bath. Lepas tu makan makanan yang tinggi serat. Okey, makan makanan yang tinggi serat. Lepas tu minum banyak air. Okey, bila kita minum banyak air, okey, kita senang, pahadaman kita mudah. Okey, kita senang nak buang air besar sebab kita minum banyak air. Pasal tak, kalau kita puasa, setengah orang jadi semelik sebab puasa, sebab badan ni kurang air. So nak mudahkan pahadaman, nak mudahkan buang air besar tu, minum air banyak. So bila minum air banyak, kita mudah buang air besar. So kita tak payah meneran. Sebab tadi kita tengok, sebabkan meneran lah kita jadi buasik. So minum air banyak supaya kita mudah nak buang air besar, tak payah dah meneran. Okey. Yang keempat adalah makan ubat. Dia ada ubat yang perlu digunakan untuk kecutkan buasi tu. Dia ada jenis krim, ada jenis masuk bontot, ada jenis makan, dia ada banyak. So itu kena jumpa doktor untuk doktor prescribe lah. Okey, lepas tu yang terakhir adalah jaga kebersihan. Okey, buasi ni kita kena jaga kebersihan sebab setengah orang dia tak jaga kebersihan. Contohnya sebabkan tadi kita kata buasi ni akan menyebabkan saluran darah tu bengkak. So dia akan ada macam bahagian macam kulit terlebih, kita nampak dia bahagian luar tubuh tu. So bila dia tak jaga kulit tu, mungkin ada tak jaga, ada najis-najis sikit kat situ, dia boleh jadi lagi teruk, boleh jadi infection. So kena hati-hati lah. Okey, so pastikan jaga kebersihan bahagian yang ada buasi tu. Okey, bahagian buasi tu yang penting jaga kebersihan. Cuci dengan sebaiknya. Okey, bagaimana nak cegah. Okey, kita tengok macam nak cegah. Cara nak cegah adalah jangan teran. Tu yang paling penting. Nak cegah daripada kena buasi adalah jangan teran masa buang air besar. Okey, masa nak buang air besar tu, pastikan jangan teran. Mungkin ambil masa lebih sikit, tapi jangan teran. Setengah orang teran tu yang jadi buasi. Lepas tu minum air banyak. Okey, minum air banyak untuk cantikkan pahadaman. Lepas tu angkat beban dengan posisi yang betul. Okey, nak angkat beban yang berat, dia sebenarnya perlu cangkung. Cangkung dulu, angkat, baru naik. Macam squat lah. Dia bukannya kita tunduk, angkat macam tu. Tak boleh. Bila kita tunduk, angkat barang berat, tu yang boleh jadi buasi tu. So untuk angkat beban, guna posisi yang betul, iaitu cangkung dulu. Cangkung, angkat, baru angkat. Okey, lepas tu jaga pemakanan. Okey, kurangkan makanan yang pedas atau kurangkan pemakanan yang boleh jadinya sembelit. Okey. Lepas tu yang paling penting adalah jumpa doktor lah. Kalau berlakunya pendarahan, rasa tak selesa, bengkak, okey, rasa gatal-gatal, jumpa je doktor, tak ada masalah. Mencegah lebih baik daripada merawat. So kalau ada simptom-simptom ni atau kenal siapa-siapa rakan, kawan-kawan yang ada simptom-simptom iaitu pendarahan, gatal-gatal, sakit, ada benda tersembul di bahagian tubuh, okey, bawa pergi jumpa doktor. Okey, cakap, doktor saya ada simptom ni, boleh tak doktor check? Jumpa doktor, tak ada masalah. Doktor akan bantu anda dengan lebih baik lah. Okey, itu saja yang saya nak share pada hari ini. Jika anda rasa video ini membantu anda, boleh share. Boleh share dekat orang yang memerlukan. Sebab setengah orang dia tak tahu pun yang dia kena buasi. Dah bertahun-tahun pun dia tak tahu pun dia kena buasi. Dia biar je lah.
dia rasa biasa kot. Mungkin semua orang kot ada macam ni. Mungkin semua orang ada benda tersembul dekat dia punya tubuh. Ada setengah orang lah dia rasa macam ni. So dia tak rasa pun ada benda tersembul tu adalah benda yang pelik. Okay, so kalau anda kenal siapa-siapa yang ada simptom ni, boleh share pada dia video ni, dan saran dia untuk jumpa doktor buat check up everything. Okay, itu saja yang saya nak share. Ingat, anda sihat, kami gembira. Assalamualaikum.